Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Pintar Merancang. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Pintar Merancang ini terdapat pada muka surat 184 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.3, memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina ayat dengan menggunakan sekurang-kurangnya 3 kata ganda penuh, 3 kata ganda separa, dan 3 kata ganda berentak mengikut konteks mengenai kisah pintar merancang. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 3 kata ganda penuh, 3 kata ganda separa, dan 3 kata ganda berentak yang sesuai berdasarkan teks dialog mengenai pintar merancang yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan membina ayat dengan menggunakan sekurang-kurangnya 3 kata ganda penuh, 3 kata ganda separa, dan 3 kata ganda berentak mengikut konteks mengenai kisah pintar merancang. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 3 kata ganda penuh, 3 kata ganda separa, dan 3 kata ganda berentak yang sesuai berdasarkan teks dialog mengenai pintar merancang yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta dakap. Murid-murid, apakah perbezaan antara keperluan dan kehendak? Ya, ada perbezaan bagi kedua-dua perkara ini. Murid-murid boleh lihat maklumat di sebelah kanan itu perbezaan mengenai keperluan dan juga kehendak. Keperluan ini bermaksud sesuatu perkara itu untuk manusia terus hidup, manakala kehendak ini adalah untuk manusia mencapai keselesaan dan keseronokan. Maksudnya di sini supaya murid-murid lebih mudah memahami perbezaan antara keperluan dan kehendak. Keperluan ini merupakan suatu perkara yang wajib, yang mesti ada dalam kehidupan manusia. Kalaulah manusia ini tidak ada keperluan tersebut, akhirnya manusia akan sakit, terancam dan akhirnya menyebabkan kematian. Manakala kehendak ini, sesuatu perkara itu menjadikan kehidupan manusia lebih seronok dan selesa. Jadi, kalaulah kita, manusia biasa ni, tidak ada kehendak, boleh hidup tak manusia? Ya, tentu boleh hidup tanpa ada kehendak. Sebab kehendak ini untuk memberikan keselesaan. Asalkan ada, cukuplah kan? Begitulah maksudnya. Jadi, kita lihat contoh keperluan di situ seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Jadi, kita perlu makan supaya kita bertenaga, sihat selalu. Jadi kalau kita tidak makan, kita akan sakit dan akan menyebabkan kematian. Sama juga tempat tinggal. Kalaulah kita tiada tempat tinggal, kita akan terancam dengan musuh. Mungkin murid-murid yang tinggal di rumah lebih selamat berbanding mereka yang tiada rumah seperti gelandangan itu, pastinya keselamatan mereka turut terancam dan mungkin ada penjenayah yang akan melakukan jenayah terhadap mereka sebab mereka tiada tempat perlindungan. Seterusnya, pakaian. Lihat di situ, pakaian juga menjadi keperluan kepada kita. Jadi,
Itulah pentingnya pakaian supaya dapat melindungi diri daripada cuaca. Apabila kita berada di tempat yang sejuk, kita mestilah memakai pakaian supaya dapat memanaskan tubuh badan kita. Kalaulah kita tiada pakaian, tentunya akan kesejukan dan menyebabkan sakit dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Betul tak murid-murid? Dan seterusnya kehendak. Kehendak di sini contohnya mainan. Kalaulah kita tiada permainan, boleh hidup tak? Jadi boleh hidup. Seterusnya, melancong. Kalaulah murid-murid tidak dapat melancong ke Kuala Lumpur, ke luar negara kan. Contohnya, nak pergi ke London, nak pergi ke Amerika Syarikat. Kalaulah murid tidak pergi melancong ke luar negara, boleh hidup ke? Tentu boleh hidup. Kan? Jadi, kita lihat kereta mewah. Jadi di sini, kalaulah murid tidak mempunyai kereta mewah, boleh hidup tak? Ya, tentu boleh hidup. Asalkan murid-murid ada kereta yang biasa-biasa pun dah cukup kan? Kereta biasa-biasa contohnya kereta Proton, kereta Perodua kan? Jadi kereta mewah ini seperti Ferrari kan? Contohnya lah BMW yang mahal harganya. Jadi, kita terus beralih di sebelah kiri itu, iaitu senarai semak ataupun senarai pembelian barangan. Iaitu barangan apa? Mungkin ada barang-barang keperluan seperti barangan dapur, kan, barangan runcit. Jadi sebelum kita membeli sesuatu barangan, eloklah kita membuat perancangan, iaitu menyediakan senarai barangan yang perlu sahaja untuk mengelakkan daripada pembaziran dan juga sikap boros. Oleh itu, kita mestilah merancang wang kita untuk mengelakkan daripada sikap boros dan juga pembaziran. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita fahami dan menjelaskan jenis-jenis kata ganda. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganda ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, dan kata ganda berentak. Oleh itu, kita beralih kepada jenis kata ganda yang pertama, iaitu kata ganda penuh. Contoh perkataannya, kanak-kanak, bola-bola, kisi-kisi, dan paru-paru. Maksud kata ganda penuh ini merujuk kepada pengulangan kata nama itu secara penuh. Maksudnya ulang penuh. Kanak-kanak, bola-bola, kisi-kisi, paru-paru. Mudah kan murid-murid untuk memahaminya? Seterusnya, jenis kata ganda yang kedua iaitu kata ganda separa. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganda separa ini terbahagi kepada 2, iaitu kata ganda separa kata nama tunggal dan yang kedua kata ganda separa kata nama berimbuhan. Oleh itu, kita mahu menjelaskan kata ganda separa kata nama tunggal terlebih dahulu, iaitu kita lihat contohnya di situ, pepatung. Asalnya daripada patung-patung. Seterusnya, jejari. Asalnya daripada jari-jari. Seterusnya, jejalur. Asalnya daripada jalur-jalur. Kemudian, jejentik. Asalnya daripada jentik-jentik. Dan yang lain, kekura. Asalnya daripada kura-kura. Maksudnya di sini, kata nama tunggal itu diulang separuh ataupun separa sahaja. Jadi, pepatung. Tak perlulah ulang penuh patung-patung. Mudah kan murid-murid perbezaan antara kata ganda ulang penuh dan juga kata ganda separa ini. Okey. Seterusnya, kita lihat kata ganda separa kata nama berimbuhan. Maksudnya di sini, penggunaan kata nama itu adanya imbuhan yang diletakkannya. Jadi, kita lihat contohnya lah supaya murid-murid dapat memahaminya dengan lebih terperinci. Contohnya di situ, bunga-bungaan. Murid-murid perhatikanlah, asalnya
Bunga-bungaan ini daripada bungaan. Bungaan ini ada imbuhan apa, murid-murid? Ya, ada imbuhan akhiran an di belakang bunga. Maka menjadi bungaan. Maka di sini bungaan menjadi kata ganda separa kata nama berimbuhan iaitu bunga, bungaan. Maksudnya kita hanya ulang separuh sahaja. Bunga, bungaan. Tak perlu ulang penuh bungaan, bungaan. Faham ya murid-murid? Seterusnya, bersalam-salaman. Asalnya daripada bersalaman di sini murid-murid. Ya, bersalaman ini apakah imbuhan yang digunakannya? Ya, tentunya imbuhan apitan iaitu ber dan juga an yang mengapit kata dasarnya salam. Maka menjadi bersalaman. Bersalaman ini menjadi kata ganda separa kata nama berimbuhan iaitu bersalam-salaman. Dan yang ketiga, berjarak. Jarak asalnya daripada berjarak. Berjarak ini imbuhan apakah yang digunakan? Ya, imbuhan awalan ber. Pada awal, jarak itulah. Maksudnya di hadapan kata dasar jarak. Maka menjadi berjarak. Berjarak ini menjadi kata ganda separa kata nama berimbuhan iaitu berjarak-jarak. Seterusnya, kita beralih kepada jenis kata ganda yang ketiga, iaitu kata ganda berentak. Contohnya, ulang alik, gunung ganang, tunggang langgang, calar balar, dan comot momot. Maksudnya di sini, kata ganda berentak ini mengikut bunyi. Okey, mengikut bunyinya ulang alik, gunung ganang. Okey. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai jenis kata ganda ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks dialog mengenai kisah pintar merancang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk membaca teks dialog di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Keluarga Farisha ingin mengadakan majlis ulang tahun kelahiran Farisha dan kenduri kesyukuran. Mereka sekeluarga merancang persiapannya. Farhana, kita perlu merancang sebelum berbelanja. Inilah barang-barangan yang perlu kita beli. Senarai ini penting supaya kita membeli barang yang perlu sahaja. Baiklah, Ibu. Farisha dan Faris, ini tugasan yang mesti kita lakukan sebelum majlis berlangsung. Baiklah, Ayah. Kita akan melakukannya bersama-sama. Seterusnya, Farhana pun menyatakan sesuatu kepada ibunya. Ibu, kita perlu ke pasar untuk membeli bawang putih, bawang merah, dan bawang besar. Kuantiti berbawang yang kita perlukan ialah 1 kilogram setiap satu. Kemudian ibunya bertanya kepada Farhana, apakah sayur mayur lain yang perlu kita beli, Farhana? Kemudian Farhana pun memberikan respons. Kita perlu membeli sawi dan tauge untuk memasak mi goreng. Cukupkah jika kita hanya membeli 3 paket berbola ayam dan jejari kentang? Kemudian ibunya pun memberikan respons. Ibu fikir itu mencukupi. Kita jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja. Ibu akan membuat tempahan kuih-muih daripada jiran kita. Beliau memberi kita harga yang murah. Ibu juga akan menyediakan lauk pauk dan makanan-makanan lain berdasarkan jumlah tetamu yang diundang supaya tidak berlaku pembaziran. Kemudian, Farisha pun bertanya lagi kepada ibunya. Adakah ibu mengundang saudara-saudara kita yang berdekatan? Kemudian ibunya menjawab, mestilah ibu mengundang mereka. Mereka juga sudi menyumbang juadah-juadah enak. Dari sudut itu,
kita dapat berjimat juga. Dan Farisha pun berkata, "Wah, bagusnya amalan itu. Ibu, jangan lupa beli buah-buahan dan belon warna-warni. Belon tersebut ingin saya gunakan untuk hiasan." Kemudian ayahnya berkata, "Ayah harap kita dapat bantu-membantu agar majlis kita berjalan lancar. Dengan mengadakan majlis yang serba-serbi sederhana, kita dapat menjimatkan perbelanjaan dan tidak berboros." Kemudian Faris menyatakan sesuatu. "Baiklah, ayah. Saranan ayah kami patuhi. Kita doa-doakan majlis ini berjaya." Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks dialog mengenai pintar merancang. Sebelum itu, cikgu ingin bertanya kepada murid-murid, apakah langkah penjimatan yang dilakukan oleh Farisha sekeluarga? Ya, tentunya ada langkah-langkah penjimatan yang dilakukan oleh mereka. Antaranya, mereka telah membuat perancangan pembelian barangan yang diperlukan sahaja untuk mengelakkan daripada boros. Langkah yang kedua di sini ialah mereka juga, iaitu Ibu Farisha telah pun memasak hidangan ataupun menyediakan lauk pauk mengikut jumlah tetamu yang diundang. Sekiranya mereka mengundang tetamunya ramai, maka hidangan yang perlu mereka masak itu mestilah banyak. Terusnya, langkah penjimatan yang ketiga di sini, amalan bersedekah, iaitu menyumbang juadah-juadah oleh tetamu kepada tuan rumah sebenarnya dapat memupuk amalan berjimat dalam kalangan ahli keluarga tuan rumah tersebut. Jadi, tuan rumah tidak perlulah masak hidangan terlalu banyak kerana ada pihak yang mahu bersedekah ataupun menyumbang juadah-juadah yang enak. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai kisah pintar merancang ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mencatat kata ganda yang terdapat dalam teks dialog mengenai pintar merancang dalam bentuk peta dakap. Baiklah murid-murid, di sini Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid mengecam iaitu mengenal pasti penggunaan kata ganda yang terdapat dalam teks dialog mengenai pintar merancang dan Cikgu Afan telah pun mencatatkannya dalam bentuk peta dakap. Oleh itu, kita terus kepada penggunaan kata ganda tersebut iaitu kata ganda yang pertama, kata ganda ulang penuh. Lihatlah di situ. Contohnya, makanan-makanan, saudara-saudara, dan juadah-juadah. Perkataan ini diulang penuh. Contohnya seperti itulah makanan-makanan. Ulanglah secara penuh. Yang kedua, kata ganda separa. Kata ganda separa ini terbahagi kepada dua murid-murid. Lihatlah di situ, kata ganda separa kata nama tunggal. Jadi, contohnya bebola. Bebola ini asalnya daripada bola-bola. Yang kedua, jejari. Asalnya daripada jari-jari. Yang ketiga, tetamu. Asalnya daripada tamu-tamu. Dan yang terakhir, bebawang. Asalnya daripada bawang-bawang. Seterusnya, kata ganda separa kata nama berimbuhan. Lihatlah di situ, adanya perkataan seperti barang-barangan. Lihatlah di situ, asal barang-barangan ini daripada barangan. Barangan ini adanya penggunaan imbuhan akhiran an di belakang barang, maka menjadi barangan. Dan di situ telah pun dijadikan sebagai kata ganda separa kata nama berimbuhan barang-barangan. Jadi di sini hanya ulang separa sahaja. Maksudnya separuh sahajalah. Tak perlu ulang penuh barangan-barangan. Jadi hanya
diulang secara separuh ataupun separa iaitu barang-barangan. Seterusnya, buah-buahan iaitu asalnya daripada buahan. Samalah juga seperti tadi iaitu barang-barangan iaitu buah-buahan dengan penggunaan imbuhan akhiran an di belakang buah tersebut. Samalah prosesnya seperti tadi. Seterusnya, bersama-sama. Bersama-sama ini asalnya daripada bersama. Bersama di sini adanya penggunaan imbuhan apa, murid-murid? Ya, imbuhan awalan ber tersebut. Bersama. Maka menjadi kata ganda separa kata nama berimbuhan bersama-sama. Seterusnya, berlebih-lebihan. Asalnya daripada perkataan berlebihan di sini, murid-murid. Ya, berlebihan di sini menggunakan imbuhan apa? Ya, imbuhan apitan, ber dan juga an. Imbuhan ber dan an, iaitu imbuhan apitan ini mengapit kata dasar lebih, maka menjadi berlebihan. Berlebihan ini menjadi kata ganda separa kata nama berimbuhan, maka membentuk berlebih-lebihan. Seterusnya, doa, doakan. Asalnya daripada doakan. Doakan ini adanya penggunaan imbuhan akhiran iaitu kan. Di mana? Ya, tentunya di akhir kata dasar doa. Maka menjadi doakan. Doakan ini membentuk kata ganda separa kata nama berimbuhan iaitu menjadi doa, doakan. Seterusnya, kita beralih kepada kata ganda berentak. Ya, kata ganda berentak ini seperti contohnya di situ sayur mayur, kuih-muih, warna-warni, serba-serbi, dan lauk pauk. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan kata ganda ulang penuh, kata ganda separa, dan kata ganda berentak yang terdapat dalam teks dialog mengenai pintar merancang dalam bentuk petadakap dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita melengkapkan ayat mengenai pintar merancang dengan menggunakan kata ganda yang sesuai. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini, murid-murid diminta untuk membina ayat dengan menggunakan kata ganda yang sesuai mengikut konteks. Namun begitu, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid supaya murid-murid mudah untuk menyiapkan tugasan tersebut, iaitu Cikgu Afan telah pun membina ayat. Oleh itu, tugasan ini murid perlu melengkapkan ayat yang telah cikgu bina ini dengan meletakkan penggunaan kata ganda yang sesuai di atas itu dalam ayat tersebut, iaitu di tempat kosong itulah. Mudahkan murid-murid. Sebab Cikgu Afan tidak mahu menyusahkan kerja murid-murid. Jadi di sini Cikgu Afan telah menyediakan ayat yang perlu murid-murid lengkapkannya dengan menggunakan kata ganda yang sesuai mengikut konteks. Mudahkan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.